was looking for. Till I found her. Hai, Assalamualaikum. Saya Samina binti Harun telah menjalankan suatu projek iaitu tikar kerucut bersama ahli kumpulan yang lain. Tikar kerucut ini dipilih kerana hanya sesetengah masyarakat saja yang mengenali anyaman tikar kerucut ini. Seperti yang kita tahu, masyarakat ini lebih tahu tentang tikar mengkuang. Okey. Tikar kerucut ini dia merupakan salah satu kraft tradisional masyarakat Kelantan, terutamanya di Bacok. Kenapa dipanggil tikar kerucut? Kerana ia diperbuat daripada pokok ataupun daun kerucut yang boleh didapati di lereng-lereng bukit, lereng-lereng sungai. Okey. Saya telah mendapati seorang pengusaha yang masih lagi gigih dalam mengekalkan tikar kerucut ini, iaitu Kak Noraida. Untuk pengetahuan semua, Kak Noraida ini merupakan generasi ketiga yang meneruskan pengusahaan anyaman tikar kerucut ini. Namun begitu, pemodenan ini merupakan cabaran utama dalam mengekalkan sesuatu warisan, termasuklah anyaman tikar kerucut. Berdasarkan kajian yang dijalankan, permasalahan yang dihadapi dalam perusahaan anyaman tikar kerucut ini adalah proses pembuatan yang rumit dan masa yang sedikit lama, serta berlaku keterbatasan pemasaran dan akses kepada pasaran luar. Jadi, permasalahan atau cabaran ini dia perlu diambil tindakan supaya mampu membantu majukan perusahaan tikar ini. Sekaligus dapat mengekalkan warisan tikar kerucut ini lah. Kena tumbuk dia dulu, biar ada hasil ni, semua ni. Lepas tu, tikar kerucut warna lah. Jemur selama 2 hari. Jemur mata ya. Kalau jemur ni ada 2 hari. Projek ini dilakukan bersama-sama ahli kumpulan dengan melakukan perancangan awal supaya objektif kajian dapat dicapai. Setiap ahli juga mempunyai peranan tersendiri supaya setiap aspek kerja dapat dijalankan dengan baik. Contohnya, saya berperanan sebagai seorang penulis laporan bagi memastikan setiap ahli kumpulan membuat tugasan bahagian masing-masing dan menyusun semula laporan mengikut kedudukan yang betul. Aktiviti pertama yang dilakukan adalah sesi pertemuan bersama pengusaha tikar kerucut, iaitu Kak Noraida. Kak Noraida ni dia telah menerangkan dan memberikan maklumat berkaitan anyaman tikar kerucut, termasuklah menunjukkan teknik penyediaan dan daun kerucut yang bermula daripada proses rendaman, proses menumbuk dan proses keringan sebelum memulakan sesi anyaman ini. Beliau ni juga memberitahu tentang fungsi dan motif yang ada pada tikar kerucut ini. Untuk maklumat, tikar kerucut ini dia berfungsi sebagai tempat beribadah, tempat duduk dan macam-macam lagi. Tikar kerucut ini juga dia mempunyai motif seperti motif kosong, bali dan juga jari. Aktiviti kedua adalah melakukan pengenalan kepada pemasaran digital dengan memberikan pendedahan awal kepada pengusaha dalam mempromosikan produk tikar kerucut ini ke dalam pemasaran digital supaya dapat mengembangkan lagi perniagaan secara meluas. Pemasaran digital yang digunakan adalah aplikasi TikTok kerana lebih ramai digunakan oleh pengguna pada masa kini. Pengusaha ini diajarkan menggunakan TikTok dengan penerangan contohnya macam produk, logo, profil dan pautan ke media sosial lain. Aktiviti ketiga yang dilakukan adalah memberikan pendedahan logo perniagaan dengan memberi maklumat tentang kepentingan penjenamaan dalam perniagaan kraft tradisional. Ini supaya masyarakat luar dapat membezakan produk dengan produk yang lain. Selain itu, pengusaha juga diperkenalkan kepada beberapa contoh logo yang mudah dan ringkas serta mempunyai makna tersirat berdasarkan warna, simbol dan tipografi logo tersebut. Langkah seterusnya untuk mencadangkan logo perniagaan, saya dan seorang ahli kumpulan telah mencipta sebanyak 4 jenis logo kepada Kak Noraida. Kemudian meminta beliau untuk memilih satu logo yang sesuai dijadikan sebagai logo perniagaannya.
Setelah itu, langkah yang diambil untuk mengembangkan lagi pasaran perusahaan Tika Kecut Kak Noraida ini adalah pemasaran digital secara interaktif dengan membantu Kak Noraida melakukan siaran langsung di dalam TikTok. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple. Maklum balas yang diterima daripada komuniti, khususnya daripada penggiat dan penduduk yang masih mempraktikkan seni anyaman tikar kecut, ini menunjukkan penerimaan yang positif terhadap usaha dokumentasi yang dijalankan. Mereka berpendapat bahawa aktiviti dokumentasi dan pendedahan kepentingan warisan ini membantu mengangkat semula nilai warisan yang semakin kurang diamalkan oleh generasi muda. Ada juga sebahagian komuniti yang mengatakan bahawa seni anyaman tikar ini bukan sahaja kraf tangan, tetapi ia juga melambangkan simbol identiti kearifan dan ketekunan tempatan yang diwarisi secara turun-temurun. Berdasarkan langkah-langkah yang dicadangkan, komuniti memberi maklum balas terhadap penggunaan TikTok dan penjenamaan semula. Hal ini dapat membantu dalam mendedahkan maklumat seni anyaman kepada masyarakat luar, khususnya golongan muda. Saya sangat bersyukur dan gembira kerana dapat berpeluang dalam menjalankan kajian anyaman tikar kecut ini. Saya dapat mengetahui lebih lanjut tentang proses anyaman dan makluman lain berkaitan tikar kecut bersama pengusahaannya. Sepanjang kajian ini dijalankan, saya telah mendapat ilmu pengetahuan baru dalam penemuan utama kajian ini. Antaranya adalah teknik memulakan anyaman yang dipanggil sebagai anyaman muka sisi ataupun jerai. Kita juga kita ke hasil share depan dia apa dia? Ya, hanya muka sisi. Muka sisi dia namanya. Depannya hanya muka sisi. Selain itu, saya mempelajari motif dari segi warna yang dapat memberikan corak pada tikar. Terdapat 3 motif yang dikenal pasti, antaranya adalah kosong, yaitu tikar yang tiada warna. Kedua adalah motif jari, yaitu penggunaan 2 jenis warna. Dan ketiga adalah motif Bali, yaitu melibatkan penggunaan 3 jenis warna. Seterusnya, saya dapat mengenali anyaman tikar kecut yang diperbuat daripada pokok kecut. Pokok kecut ini dapat dijumpai di lereng bukit. Terdapat perbezaan tikar kecut dan tikar mengkuang. Tikar kecut ini dia lebih sejuk, selesa dan lembut, manakala mengkuang sedikit kasar. Manakala daunnya pula, daun kecut ini lebih ringan dan tidak berduri. Serta manakala mengkuang ini pula dia memiliki duri yang banyak. Okay. Bagi hasil projek, saya dan ahli kumpulan telah mencadangkan dan mencipta logo perniagaan kepada Kak Noraida dalam perusahaan tikar kecutnya. Cadangan yang diberikan adalah logo yang mempunyai perbezaan dan makna tersirat yang tersendiri. Kemudian kami memberi peluang kepada Kak Noraida untuk memilih logo yang disukai beliau. Kemudian, saya dan ahli kumpulan tugasan ini juga membantu Kak Noraida untuk menggunakan aplikasi TikTok bagi memperkenalkan produknya di media sosial. Pada mulanya, kami memberi tunjuk ajar kepada beliau tentang maklumat dan dalaman yang perlu diisi dalam aplikasi TikTok seperti profil, logo, like dan sebagainya. Kemudian, ahli kumpulan juga memberikan pendedahan tentang cara menjalankan siaran langsung bersama pengguna lain di media sosial. Cabaran yang dihadapi adalah sewaktu menjalankan proses mewarna dan menganyam, masa pengusaha, dan juga kurang minat generasi muda. Jadi melalui projek sulam ini, saya menyadari bahawa anyaman tikar kecut ini merupakan suatu warisan unik yang ada di Bacok yang memerlukan perhatian khusus kerana hanya sebahagian masyarakat saja yang mengenali craft ini berbanding kita mempong. Jadi, kajian ini memberikan pengalaman yang berharga dalam memahami proses pembuatan yang rumit serta keunikan daun yang lebih sejuk dan lembut ini. Refleksi utama saya dalam kajian ini adalah kejayaan
memperkenalkan pemasaran digital melalui TikTok dan penciptaan logo perniagaan kepada Kak Noraida sebagai usaha menangani isu keterbatasan akses pasaran luaran. Maklum balas positif daripada komuniti juga membuktikan bahawa dokumentasi dan penjenamaan semula ini sangat penting untuk mengangkat nilai warisan serta identiti kearifan tempatan yang kian dilupakan oleh generasi muda. Jadi, saya berharap agar usaha memperkasakan perusahaan kita kecil ini dapat diteruskan secara konsisten bagi memastikan seni warisan generasi ini tidak pupus di telan pemodenan. Harapan saya agar penggunaan platform digital dan penyeraman ini dapat diperkenalkan dan dikembangkan lagi bagi menarik minat golongan muda untuk mewarisi kemahiran anyaman kita kecil ini. Punya tudung okey kan? Kukan adalah solusi. Kalangka yang dicadangkan, komuniti memberi maklum. Terkejut, termasuklah banyak. Antaranya ada